Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita bertemu sekali lagi. Saya Ustazah Taniah binti Sulaiman, guru takmir daripada Kota Star. Hari ini nak membincangkan tentang satu tajuk, iaitu kupasan mengenai menunaikan solat di tepi highway. Ya, jadi sebenarnya dalam sejarah Malaysia kita ni pernah berlaku di mana ramai sangat pulang ke kampung dan akhirnya mereka tidak dapat berhenti di RNR. Ramai yang solat di tepi highway, ya. Itu berlaku kalau tak silap dalam 2 tahun sudah, ya. Ramai sangat yang solat di tepi highway kerana tak dapat, sebab jam, satunya jam, yang keduanya RNR dah terlalu penuh, ya, padat. Dalam situasi inilah yang kita nak kupas sekarang. Mungkin keadaan sekarang ni tidak mengizinkan untuk kita balik kampung, ya. Semuanya negeri-negeri tidak dibenarkan untuk merentas, ya, antara satu negeri ke satu negeri. Tetapi kemungkinan apabila setelah selesai ramai yang vaksin 2 dos, ya, kemungkinan boleh balik kampung. Ketika itu akan terjadi lagi peristiwa yang mana terpaksa ramai orang-orang atau muslimin-muslimat yang kena solat. Mereka terpaksa solat lah sebab dah masuk waktu solat. Takut jadi lagi sekali mereka solat di tepi jalan, ya. Kita lihat, ya, ramai sangat sebenarnya viral, ya, yang ramai viral di Facebook, di meratalah di media sosial, ya, berkenaan dengan gambar-gambar wanita yang bertelekung dan solat di tepi jalan, ya. Jadi itulah yang ada yang kecam, ada yang marah, ya, dan macam-macam lah. Ada yang cakap nak tunjuk, nak solat sangatlah, sampai membahayakan diri sebab mereka berhenti di lorong kecemasan, ya, lorong kecemasan. Jadi hari ini dengan masa yang agak singkat ni, saya cuba untuk kupaskan daripada sudut fiqh, ya. Kita tengok kaedah usul fiqh, ada tak kelonggaran ataupun dibenarkan macam mana bila sampai satu-satu situasi, iaitu dah masuk waktu Zuhur, dah masuk waktu Asar, tetapi tak boleh nak solat di tempat yang disediakan seperti di RNR, tak boleh solat di tempat lapang, ya. Boleh tak kalau kereta tu stop kat tepi dan solat tepi jalan? Baik, ya, kita cuba tengok, ya, macam mana fiqh menyelesaikan masalah dalam situasi ini. Ada satu kaedah, ya, kaedah usul fiqh yang dinamakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah iaitu perkara yang menyusahkan, ya. Kesukaran al-masyaqqatu tajlibut taisir, artinya kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Apabila berlaku situasi yang macam ni, muslimin muslimat dah macam tak tahu nak ambil keputusan tu macam mana. Kalau dibiarkan tunggu je dalam kereta, mungkin waktu solat tu akan berakhir. Kalau takut dia berakhir, mereka rasa adalah jalan terbaik keluar daripada kereta dan solat di tepi jalan. Mungkin kaedah mereka ada air, ambil wuduk, tayamum dan sebagainya, tapi nak juga parking dekat emergency lane tu dan juga solat di situ. Maka di sini fiqh melihat bahawa dalam keadaan ini kita berada dalam masyaqqah, iaitu kesukaran, iaitu dalam kepayahan, ya. Dalam keadaan masyaqqah ni, usul fiqh ni membuka ruang untuk diberikan keringanan. Maka di situ pilihan yang terbaik adalah solat di dalam kenderaan. Solat di dalam kenderaan, ya.
sebabnya bila kita keluar daripada kenderaan tadi, kita solat di sebelah jalan, di lorong kecemasan, kemungkinan ada kecemasan, misal kata ambulans, ataupun ada kereta memotong dengan laju, lori, motor, kita pun tak tahu apakah keadaan yang akan berlaku. Maka di situ jikalau kita mengambil keputusan untuk solat di lorong kecemasan, kemungkinan ini boleh mengancam nyawa. Dalam keadaan ini kita juga ada pilihan di mana kita boleh mencari satu pilihan yang lebih memudahkan atau lebih selamat, kerana di sana nyawa itu lebih penting untuk kita jaga. Okey, di sana Allah tidak memaksa kita untuk buat sesuatu yang kita tak mampu. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah ini menghendakkan kita kemudahan, dan Allah tidak hendakkan kita kepada kesukaran. Jika kaedah inilah daripada kaedah usul fiqh tadi, dan juga daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bila mana Allah kata Allah suka kita mudah daripada, dan Allah tak suka kita susah. Kalau kita keluar, kemungkinan boleh menyusahkan orang lain, boleh menyusahkan ambulans tadi, terpaksa tunggu pula kita nak habiskan solat. Ataupun kalau dia tak nampak kita, mungkin dia akan melanggar kita dan berlaku pula aksiden, berlaku pula jam dekat situ. Ramai pula orang yang tersangkut dengan masalah kita. Jadi untuk pilihan yang sesuai dalam usul fiqh, solat memang tak boleh tinggal. Sebab solat ini dia memang ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka ketika itu pilihan kita ketika berada dalam masyaqqah, kita solat dalam kenderaan. Sekiranya kenderaan itu mampu untuk kita solat dengan sempurna, berdiri dengan sempurna dan semua dengan sempurna, maka bolehlah kita solat dalam keadaan sempurna. Tetapi jika dalam keadaan kenderaan yang sangat limit, sangat terhad ruangannya, maka kita solatlah secara duduk, walaupun kiblat kita tidak menghala ke arah yang tepat. Dan di sana ulama kata kita wajib ulang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, memang kita wajib ulang semula solat tersebut. Kan itu lebih mudah. Jangan kita membahayakan diri kita. Sebab tu kita perlu kepada ilmu untuk kita menyelesaikan masalah-masalah berkenaan dengan ibadat. Atau kita boleh merujuk dengan mana-mana guru ataupun ulama, supaya kita tidak menyusahkan diri kita, sekaligus kita tidak menyusahkan diri orang lain yang terlibat, yang mungkin terlibat secara tidak langsung. Ya, jadi alhamdulillah di sini bila kita tengok tentang satu kaedah dalam usul fiqh, kaedah fiqh, jadi masyaqqah atau kesukaran yang akan menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkan berdasarkan kepada kaedah ini adalah masyaqqah yang melampau. Masyaqqah yang melampau, had biasa yang tidak mampu ditanggung. Kalau mengikut daripada situasi solat tepi jalan yang boleh menyebabkan nyawa, kehilangan nyawa, kecederaan parah, melibatkan gangguan kepada orang ramai, itu dikira sebagai masyaqqah yang melampaui had biasa. Masyaqqah yang melampaui had biasa, yang tidak mampu ditanggung oleh manusia pada kebiasaannya. Melainkan kalau kita solat di rumah, tak bolehlah guna kaedah ni. Masyaqqah ni tak bolehlah, al-masyaqqatu tajlibus taisir, tak bolehlah guna sebab kita duduk di rumah. So tidak ada kepayahan yang melampau yang melebihi had biasa. Tetapi dalam keadaan-keadaan seperti dalam perjalanan, dalam keadaan-keadaan kita sedang bermusafir dan sangat bahaya, maka di sana kita boleh gunakan kaedah ini. Nampak tak begitu fleksibelnya fiqh ni, begitu mudahnya untuk kita ikut. Dan Allah Subhanahu Taala masih menetapkan solat itu wajib kepada semua orang, kepada semua yang mukallaf, tetapi di sana ada ruang-ruang yang dilonggarkan, diringankan atas keadaan-keadaan tertentu yang tidak mampu kita tanggung, ya.
Ada pun masyarakat biasa yang pasti wujud dalam melaksanakan kewajipan dan kerja-kerja untuk keperluan hidup yang mampu dilakukan oleh manusia tanpa mendatangkan mudarat, maka masyarakat ini tidaklah menghalang daripada tanggungjawab, ya. Bahkan syarak tidak mengangkatnya seperti masyarakat bekerja dan mencari rezeki. Yang tu janganlah. Kita bekerja, kita mencari rezeki, kita tetap kena menunaikan solat seperti biasa. Jadi insya-Allah kita pun dalam situasi yang macam ni, kita pun tak tahu apakah perkara-perkara yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Namun begitu solat di tepi jalan, peristiwa solat di tepi jalan yang menjadi viral di satu ketika dahulu telah pun berlaku dan pernah berlaku dan kemungkinan akan berlaku lagi. Kita buka jalan, kita buka tengok apa itu fik yang boleh membenarkan dan boleh membantu menjawab persoalan ini. Okey, jadi insya-Allah setakat ini sahaja, semoga dapat membantu kekusutan, membantu persoalan tentang solat di tepi highway, ya, insya-Allah.